Kak, kita nak mula 2.30 ke macam mana? Ni apa? Hamil lagi tak? Bergema ah. Okey tak? Okey tak? Dah okey? Kita dengar dah okey. Dah okey kot. Hmm. Kak, dah nak mula ke macam mana? Kan? Kak Wanti dah boleh mula? Dah Ke nak? 2.30. Abang Okey. Jais kata dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua.
Saya harapkan kepada semua yang sedang menonton program ini berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan walau di mana juga anda semua berada. Hashtag kita jaga kita. Mengadu-ngadukan kehadiran tim daftar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Cik Hairul selaku penyelaras program dan rakan-rakan fakulti yang di sekalian. Bertemu kita lagi dalam program perkongsian ilmu FACSH siri ke-20 petang ini yang akan disampaikan oleh Puan Irwanti binti Joni alias Johan dengan perkongsian ilmu beliau yang bertajuk Anda dan Diet. Anda semua nak tahu kepentingan dan cara diet yang betul dalam pemakanan kita sehari-hari? Jom kita dengarkan bersama. Dipersilakan Puan Irwanti. Terima kasih kepada Puan Pengacara Majlis. Maaf, Cik Pengacara Majlis, Cik Norin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam ilmu FSSH pada hari ini. Alhamdulillah keadaan hari ini semua cuaca amat baik. Cuma kita sekarang tengah gerun lah dengan status COVID-19 sekarang ni. Harap kita semua tak apa-apa, kita jaga kita. Okey. Hari ni saya ingin berkongsi sedikit ilmu yang saya ada mengenai diet. Ya, mengenai diet yang rasanya diet ni sekarang ni dah jadi satu perkara yang diambil berat oleh semua orang. Terutama kita lah kaum wanita. Kan? Okey, saya mulakan. Kalau kita tengok pada nama diet tu, pelbagai jenis diet yang ada yang kita tahulah. Seperti diet Atkins, keto diet, detox diet, intermittent diet, no rice diet atau diet suku-suku separuh. Jadi yang famous sekarang ni intermittent diet yang saya tahu dan juga diet suku-suku separuh. Saya juga adalah seorang pengamal diet dan saya amalkan diet suku-suku separuh. Tak kisahlah apa pun jenis diet yang kita ada dan kita ikuti, yang penting adalah jumlah kalori yang kita ambil, yang kita konsum seharian. Okey. Okey, apa itu diet seimbang? Kalau ikut kepada piramid makanan Malaysia sekarang ni, ini adalah contoh diet, piramid makanan yang mengikut saya sidangan setiap hari yang kita perlu amalkan. Contohnya, okey, bila kita tengok piramid makanan ni, yang paling sikit sekali yang kita perlu tengok adalah pengambilan lemak, minyak dan garam. Dan diikuti dengan produk tenusu seperti susu dan protein lain, ikan, ayam, itik, daging. Dan yang seterusnya adalah sayuran, sayur-sayuran, buah-buahan dan seterusnya adalah pengambilan protein. Iaitu makanan ruji kita setiap hari seperti nasi, roti dan biji ni lah. Okey. Mitos dan fakta mengenai diet. Okey, kalau mitos nak diet perlu makan sayur dan buah. Tak boleh makan nasi. Sebenarnya orang nak kurus, orang nak berdiet mesti makan nasi. Nasi adalah sumber kepada tenaga kita seharian. Okey? Jangan rasa bersalah untuk makan nasi. Sekarang ni nasi tu tak bersalah, kita je. Cara kita mengambil nasi itu sebagai makanan harian. Portion yang kita ambil seharian. Okey? Okey, fakta diet. Bahaya diet hanya makan buah dan sayur saja. Berat boleh turun dan naik dengan senang sekali. Berbanding dengan diet seimbang yang dalam tu cukup dengan karbohidrat, protein, lemak baik yang sesuai untuk kita mengekalkan diet yang sihat. Okay, sebelum kita nak mula berdiet, kita perlu tahu keperluan badan kita. Saya beri di sini BMR.
mungkin ada yang tak tahu apa itu BMR. BMR ialah basal metabolic rate, iaitu jumlah kalori asas yang kita perlukan agar fungsi tubuh kita berterusan. Denyut jantung kita berterusan, proses biokimia kita normal macam itu. Okey, mengikut teori diet, kita mengamalkan formula Harris-Benedict untuk mengukur BMR kita. Bagi lelaki, formulanya 66 campur 13.7 kali dengan berat kita dan tambahkan dengan 5 dan kali dengan ketinggian kita. Tolak dengan 68 kali dah umur. Wanita pula seperti yang tertera lah, 655 tambah 96 kali dengan berat kita tambah dengan 1.8 kali dengan tinggi kita dan tolak dengan 4.7 kali dengan umur kita. Okay, saya nak tunjuk contoh pengiraan untuk kita dapatkan BMR, basal metabolic rate. Okey. Contoh di sini Aminah berumur 30 tahun, ketinggian dia 167.7 cm dan mempunyai berat 54.5 kilogram. Beliau bersukan 4 kali seminggu. Jadi kita akan kira BMR dulu 655 tambahkan dengan 9.6 kalikan dengan kilonya, iaitu bila dah kirakan 9.6 kali dengan 54.5 kilo, kita akan dapat 523. Dan kita tambahkan dengan 1.8 tadi kalikan dengan tinggi beliau iaitu 167.6, kita akan dapat jumlah 302. Dan dapat tu kita tolak pula dengan 47 kali dengan umur. Umur beliau ialah 30 tahun kalikan dengan 47 tadi kan. So BMR Aminah 655 tambah dengan 523 tambah pula dengan 302 dan tolak dengan 141. Jadi keperluan kalori Aminah adalah 1339 kalori per hari. Okey, itu adalah basal metabolic rate Aminah. Bagaimana pula dengan DCR? DCR ialah DCR ialah daily calorie requirement. Maknanya keperluan kalori harian kita. Keperluan kalori harian kita adalah berbeza mengikut kepada faktor umur, jantina, berat, ketinggian dan juga aktiviti kita pada hari tersebut. Okey, macam kalau individu itu sedikit atau tak ada senaman, BMR tu kita akan kalikan dengan 1.2. Kalau dia yang bersukan 1 hingga 3 hari seminggu, BMR kita kalikan dengan 1.375. Yang bersukan 3 hingga 5 hari seminggu, kita akan kalikan dengan 1.55. Yang very aktif, maknanya setiap hari dia bersenam, beraktiviti, kita akan kalikan dengan 1.725. Dan yang extra aktif, maknanya satu hari tu 2 kali dia bersenam. So kita akan kalikan dengan 1.9. Mari kita tengok pengiraan DCR, contoh pengiraan DCR untuk Aminah. Okey, tadi kita dapat BMR Aminah adalah 1339 kalori per hari. Jadi okey, DCR Aminah 1339 kita kalikan dengan 1.55 dan kita akan dapat 2075 kalori yang perlu Aminah ambil sehari. Okey, pengiraan kalori ni penting untuk kita supaya kita tidak defisit atau kita tidak ada defisit kalori seharian. Okey. Pengiraan kalori ni juga penting sebab kita perlu tahu jumlah kalori yang kita perlu ambil. Contohnya dalam pemilihan makanan, setiap makanan yang kita ambil tu kalori adalah berbeza, okey? Okey, sedikit tips untuk yang baru nak mula berdiet. Okey, untuk yang mula berdiet, kurangkan pengambilan gula, kurangkan pengambilan garam, minyak, makanan bersantan dan juga perlu minum air sekurang-kurangnya 3 liter sehari.
Okay. Contohnya macam saya, pengalaman saya berdiet, memang saya tak ambil terus gula. Saya tak ambil terus makanan yang bergaram, sebab makanan yang bergaram ni dia akan serap semua protein khasiat makanan yang kita ambil seharian. Okey. Yang berminyak juga saya tinggalkan, makanan yang bergoreng saya tak ambil. Jadi saya ambil yang rebus, kita kukus, itu yang yang saya amalkan lah. Makanan bersantan dia bukan tak boleh, boleh, tapi contohnya dalam satu hidangan tu nasi, kuah bersantan kita ambil satu sudu saja. Itu sudah mencukupi. Okey, untuk pengambilan air, memang dia kata sekurang-kurang 3 liter, tapi sebenarnya pengambilan air adalah mengikut berat badan kita. Okey, nanti saya akan tunjukkan penggunaan bagaimana kita nak tahu kuantiti pengambilan air kita seharian. Okey, seterusnya untuk yang berdiet mesti ada, mesti konsisten, mesti ada disiplin supaya result kita nanti cantik untuk yang bulan yang pertama. Ni yang betul nak berdiet, nak kurus lah ni. Okey, yang kedua jangan stres. Kadang-kadang faktor luaran, faktor kerja atau faktor family buat kita stres, tapi jangan stres. Sebab kita perlu fokus kepada penurunan berat badan yang kita kita perlu fokus pada penurunan berat badan kita. Jadi stres tu akan mengganggu. Selalunya orang stres dia akan makan lebih kan. Dia akan makan lebih, dia akan ambil jajan yang lebih. Okey, seterusnya dalam kita fokus kepada pengurangan lemak dalam badan, kita perlu pastikan kesihatan kita akan bertambah baiklah. Dan juga tak semestinya orang kurus tu kesihatan dia di tahap yang baik. Ada orang kurus tapi kolesterol dia tinggi. Ada orang kurus tapi tekanan darah dia tak stabil. Dan ini akan menyebabkan penyakit lain pula yang akan datang. Okey. Yang lagi satu yang kita perlu pastikan pemakanan yang kita ambil adalah seimbang dan terkandung. Okay, eat right. Okay. Di sini saya tunjukkan cadangan menu berdiet yang saya amalkan lah ketika berdiet. Waktu makan juga kita kena jaga. Okay. Contohnya sarapan, waktu sesuai adalah 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Tak mungkinlah kita akan sarapan 6.30 pagi kan. 6.30 pagi tu waktu sibuk lah, kita nak menguruskan anak sekolah, kita nak siap pergi kerja, okey. Tapi waktu yang terbaik adalah 6.30 hingga 8.30 pagi. Contohnya pagi saya ambil 3 biji telur. Telur putih saya ambil 2 biji, telur kuning 1 biji sahaja. Dengan roti wholemeal ataupun roti purple wheat. Dan juga saya ambil kopi tanpa gula. Okey. Hari kedua tukarlah, kita tukar menu. Macam hari kedua kita boleh ambil roll oat dengan susu dan kurma. Dan kita ambil green tea. Green tea ni banyak membantu untuk orang yang berdiet dalam proses menurunkan berat badan. Okey, minum pagi pukul 10. Minum pagi ni kira waktu snacking lah. Dan sebaiknya kita ambil buah-buahan ataupun kekacang. Kacang pun tak boleh banyak, bukan macam kita beli sebungkus tu kita makan semua, tak. Kekacang sukanya 1 genggam sahaja. Setiap kali kita ambil. 1 genggam tu macam kita ambil nasi pun 1 genggam sahaja. Okey, dengan air kosong lah. Air kosong jangan lupa, itu mak penting. Okey, makan tengah hari waktunya adalah 12.30 sampai pukul 2. Okey, waktu tengah hari nasi kepada yang pengamal yang mengambil nasi, yang perlu ambil nasi, ambillah nasi dalam segenggam. Sama ada nasi putih ataupun nasi daripada beras perang. Okey. Lauknya pula banyak pilihan, ikan bakar, ayam panggang, ayam rebus, tu semua boleh. Okey. Sambal boleh ambil, tapi selalunya sambal tu bukan yang sambal tumis tu. Saya selalu buat tomato tu saya tumbukkan dengan cili dan itu saja. Tak ada gula, tak ada garam. Okey. Kita amalkan yang itulah. Dan juga sayuran jangan lupa. Sayur-sayuran yang berdaun hijau adalah amat baik untuk orang yang berdiet. Dia lagi mempercepatkan proses pembakaran kalori, pembakaran lemak. Okey. Minum petang pukul 3 ataupun pukul 4.
tak perlu ambil berat-berat sebab lepas tu kita akan ambil dinner pula kan. So menu petang pun boleh kita amalkan menu yang sama macam kita ambil minum pagi. Segenggam kacang ataupun sebiji buah lah. Buah saya sarankan apple hijau adalah yang terbaik ataupun anggur hijau. Okay, dan air kosong jangan lupa. Malam pula kita kena make sure sebelum pukul 8 kita dah ambil dinner kita. Okay, menu yang kita ambil masa lunch kita boleh bawa kepada menu yang sama masa dinner. Contoh macam tadi segenggam nasi beras perang atau nasi putih, dah ada ayam panggang ataupun ikan bakar lah. Sayur-sayuran jangan lupa dan juga air kosong. Bagi yang tak nak ambil nasi, tak nak ambil nasi waktu dinner, dia nak ambil nasi satu hari sekali saja boleh, tapi gantikan dengan benda yang lain. Contohnya macam chicken wrap. Okay, chicken wrap kita boleh letak sayur, tomato dalam tu dan perasa sikit lah. Perasa tu bukan mayonis. Nanti saya tunjukkan apa yang kita boleh letakkan dalam campuran kita nak sediakan chicken wrap. Okay, ni adalah pilihan menu yang kita boleh amalkan lah. Contoh pagi ambil roll oat, letak buah sikit, susu ataupun roti, letak tomato, timun, daun salad dan dalam tu mungkin boleh letak scramble egg ataupun telur rebus ataupun kita buat ayam panggang lah. Ayam yang kita goreng tanpa minyak pun boleh. Okay. Tengah hari macam saya sebut tadi lah, nasi, pilihan ikan bakar atau ikan goreng yang minyaknya sedikit saja. Saya lupa nak beritahu, kalau kita nak goreng telur atau ikan ke apa, kita just letak 1 sudu minyak saja. Okay. Selain tu pilihan lain macam ni, contohnya salad. Salad ada buah, ada telur, ada jagung. Jagung boleh gantikan dengan nasi. Okay. Okay, yang ini seterusnya. Ini yang saya sebut tadi bila kita nak sediakan chicken wrap ke, salad sayuran dan buah ke, kita boleh gantikan dengan roasted sesame. Roasted sesame, roast sesame with yuzu taste. Tapi dalam kuantiti yang sedikit lah. Just nak bagi rasa saja. Selalunya saya letak 1 sudu besar. Okay. Roll oat. Macam oat ni dia ada banyak pilihan. Ada roll oat, ada instant oat. Yang sebaiknya adalah roll oat. Roll oat ni maknanya dia masih raw lagi oat tu. Yang belum diproses, yang belum orang kata diproses, diputihkan lah. Okay, roll oat. Dan pilihan susu bagi siapa yang boleh minum susu, saya sarankan guna susu Sunlight Low Fat. Susu ini amat sesuai untuk orang diabetik dan orang yang mengamalkan diet untuk kurus. Okay, snacking. Siapa kata orang diet tak boleh snacking? Macam tadi saya bagi contoh buah dan kacang kan. Coklat pun boleh. Tapi coklat kita kena pilih coklat yang ada 90% koko dalam tu. Maknanya memang rasanya pahit sedikit lah. Tapi masih boleh terima lah untuk kita. Untuk orang yang berdiet nak rasa-rasa coklat kan. Okey, air. Tadi ada saya sentuh pengambilan air. Okey. Untuk pengambilan air, tak semestinya 1 hari 3 liter. Kita kena ikut kepada keperluan badan kita. Okey, 1 liter air sama dengan 25 kilo berat badan kita. Contohnya berat Abu, 75 kilo. Jadi 75 kilo kita bahagikan dengan 25 kilo sama dengan 3 liter air 1 hari. Okey? Okay, so 3 liter air 1 liter. Jadi anda bolehlah cuba-cuba untuk mengira berapa sebenarnya keperluan air kita seharian. Okay, seterusnya saya nak sentuh kepada lemak. Lemak ni ada lemak baik, lemak tak baik. Lemak baik, lemak jahat. Okay, lemak baik tu selalunya terkandung dalam makanan semula jadi. Lemak tak baik tu, lemak jahat tu terkandung dalam makanan yang diproses, contohnya macam nugget, sausage, okey. Maknanya lemak jahat ni, lemak tak baik ni ada lemak tepu dan lemak trans kalau tak silap saya, yang mana keadaan dia masih pepejal.
Dia bukan cecair pada suhu bilik macam lemak baik. Dia masih perbeza. Contoh macam dalam daging lembu, dalam ayam. Okay. Seterusnya, visceral fat. Okay, visceral fat ni inilah lemak yang kita perlu kurangkan dalam badan kita. Cuba kita lihat gambar ni unhealthy body. Nampak tak yang kuning-kuning tu semua lemak. Lemak-lemak ni adalah punca kepada segala penyakit. Walaupun badan kita kurus, cuba tengok gambar sebelah. Badan ni sebenarnya kurus tapi perut dia menggelebih. Maknanya lemak, visceral fat dia lebih. Yang itu boleh menjadi punca utama kepada pelbagai jenis penyakit. Yang sebelah tu badan dia tanpa visceral fat. Maknanya badan yang sihat lah. Okay. Badan yang sihat tu mungkin dia amalkan pemakanan yang betul, exercise, minum air dalam jumlah yang betul dan dia makan bukan makanan proses, dia makan makanan yang semula jadi. Okay, pemakanan versus bersenam. Mana yang lebih kita titik beratkan? Sebenarnya dua-dua penting tapi nak jaga pemakanan tu dia punya persen 80% berbanding dengan kita bersenam, hanya 20% saja. Okay. Mengapa kita perlu bersenam selain kita menjaga pemakanan? Okay, bersenam boleh melambatkan proses penuaan, boleh menurunkan berat badan, mendapatkan jantung yang lebih sihat, tulang kita lebih kuat, tidur yang sihat, yang baik, meningkatkan keyakinan diri, mendapatkan stamina yang cukup dan mengurangkan risiko penyakit seperti kanser, darah tinggi, sakit jantung semua. Okay. Okay, terdapat pelbagai variasi senaman yang kita boleh lakukan dan mengikut kepada keperluan, mengikut kepada kemampuan masing-masing. Contohnya macam kita sebagai seorang dewasa satu hari 30 minit, 5 kali seminggu, 5 hari seminggu. Terdapat 3 jenis senaman, intensiti rendah, intensiti contohnya macam kita rumah, mengemas rumah pun dah kira aktiviti, berjalan santai, mencuci kereta. Okay, intensiti rendah contohnya, intensiti sederhana contohnya aerobik, berjalan pantas ataupun brisk walk, berbasikal, mendaki bukit, berenang ataupun menari. Intensiti tinggi, sukan-sukan seperti bola sepak, futsal, badminton, hoki dan lain-lain. Okay, contohnya kita di rumah, kita segan nak keluar bersenam, di rumah juga kita boleh amalkan senaman bersama ahli keluarga. Contoh di sini saya bagikan adalah senaman lita. Senaman lita ni kita boleh buat di rumah. Tengok macam saya tunjuk ni, di tangga kita berikan satu stesen. Di sofa kita berikan satu stesen, depan TV, dekat meja kopi, dekat dinding, okey. Contoh di dinding kita boleh buat wall squat. Wall squat ni baik untuk kita punya ini apa namanya, otot, lupa dah saya. Wall squat, di meja kopi kita boleh buat push up, depan TV kita buat lunges, di sofa kita boleh buat knee to elbow, maknanya angkat kaki dan satukan dengan lutut dengan siku kita. Okay, seterusnya di tangga kita boleh naik turun tangga. Yang penting sebelum kita bersenam mesti buat pemanasan badan dan selepas senam kita buat regangan lah supaya mengelakkan kecederaan. Okay, saya nak share sikit video ini daripada KBS, okay, daripada Kevin Zahri. Siapa tak kenal Kevin Zahri kan? Sekejap ya. Suara tak? Tak ada suara. Okay, saya nak share ini daripada Okey, saya selamat datang ke 10 paling asas untuk menjayakan senaman maupun senaman di mana-mana yang anda perlu. Tak ada suara tak ada suara kan? Boleh dengar tak? Tak dengar. Alamak. Yang sangat anda mengenal pasti safety requirements.
sentiasa mengutamakan keselamatan diri semasa sekiranya anda Dengar tak? Tak dengar Alamak. Tak dengar Masih tak boleh dengar Minta maaf. Tak boleh dengar pula. Tak apalah, teruskan. Okey, saya nak share di sini dua situasi berbeza. Orang berat yang sama tetapi kandungan lemaknya berbeza. Okey, contohnya yang pertama berat dia 60 kilo tapi berat dia 35 kilo. Dan berbeza dengan orang yang berat dia 60 kilo, lemaknya hanya 20% saja. Tadi 35% lemak, 20% lemak. Berat sama tapi bentuk badan dia berbeza. Okey, apa yang menyebabkan perkara ini berlaku? Seperti saya sebut tadi, visceral fat. Kita dalam berdiet, sasaran kita bukan hanya untuk kurus. Sasaran kita adalah untuk mengurangkan lemak dalam badan. Lemak berkurang dalam badan, kita mengamalkan pemakan yang seimbang, otot kita akan terbina dengan secara semula jadi. Jadi bila otot kita meningkat, kita punya kadar untuk pembakaran lemak juga akan meningkat dan badan kita akan lebih cantik. Macam contoh di gambar ni, wanita yang berberat 60 kilo tetapi kandungan lemaknya hanya 20%. Sama juga macam gambar sebelum ni saya tunjuk. Sekejap ya. Tadi gambar. Okey. Gambar lelaki ni. Okey, cuba tengok. Ini contohlah tadi macam wanita tadi beratnya 60. Mungkin berat lelaki ni 120, mungkin berat yang sebelahnya 100 kilo. Okey, berbeza dengan berat yang sama tetapi kandungan lemaknya yang berbeza. Okey. Okey, saya teruskan. Okey, ini saya bukan nak menunjuk tapi inilah saya dahulu dan kini. Okey, amat berbeza. Dulu berat saya adalah boleh mencecah sampai 80 kilo. Dan berbeza selepas itu saya mengamalkan gaya hidup sihat, bersenam dan mengamalkan pemakanan yang sihat. Itulah hasilnya yang saya dapat. Okey. Ada masa lagi tak? Okay, saya ingin mempromosi sedikit program daripada Kementerian Belia dan Sukan iaitu KBS Fit dan Aktif. Kita ada 7 program setiap hari. 7 program setiap hari daripada 5 Oktober sampai 11 Oktober. Setiap hari daripada coach dan jurulatih yang berbeza. Dan rasanya semua boleh ikut 6 petang. Okey. Contohnya ada 5 hari bulan semalam. 2 hari lepas adalah Kevin Zari. Kevin Zari dia share pasal tips untuk mengembiskan perut. Dan seterusnya semalam 3 kilometer berjalan sihat lah dengan with gaya lah. Okey, saya sarankan anda yang ada kelapangan masa boleh join program ni secara online lah di FB KBS Fit dan Active Program. Okey. Okey, tadi saya tunjuk cara nak kira kalori, bagaimana kita nak pilih makanan. Ada satu aplikasi online yang kita boleh download dan amat mudah untuk kita guna dan amat mudah untuk kita track pemakanan kita, pengambilan kalori kita, berapa jumlah kalori kita dah ambil, berapa persen exercise yang kita dah buat seharian, okey? Ni MyFitnessPal, anda boleh download daripada Google Play di handphone masing-masing. Di sini kita boleh letak sasaran berat badan yang kita nak dan dia akan kira berapa kalori kita seharian dan kita boleh masukkan contohnya jenis makan, contoh kita ambil nasi, segenggam nasi, berapa kalori yang ada pada segenggam nasi.
Okey. Contoh macam sini saya tunjuk 1200 kalori. Maknanya goal dia 1200 kalori per hari. Jadi dalam ni anda boleh contoh masukkan ikan, satu kelak ikan ataupun satu slice dada ayam. Dia akan kira jumlah kalori yang ada pada dada ayam ataupun sekelak ikan. Lepas tu sayuran. Sayuran anda boleh pilih masukkan contohnya ambil kailan goreng ataupun kailan steam. Dia akan keluar berapa kalori yang ada dalam sayuran. Dan dia ada pilihan situ, you boleh masukkan pagi untuk menu pagi, tengah hari, tea time, lepas tu minum petang dan juga dinner. Okay, kita boleh tengok adakah pengambilan kita tu kalori dia terlebih ataupun terkurang, dan dalam pemilihan makanan kita tu berapa kandungan lemak, berapa kandungan protein. Sebab contohnya protein, kalau kita terambil terlebih protein, dia akan jadi lemak. Sama ada lemak baik atau lemak tak baik. Dan saya juga ingin ingatkan dalam pengambilan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, jangan lupa dalam sayur-sayuran ada lemak, ada protein. Dalam buah-buahan juga ada gula, ada lemak, ada protein. Ada gula dan lemak. So kita kena pandai pilih lah sayur-sayuran, pemilihan sayur-sayuran, pemilihan buah-buahan, air. Kalau anda minum kopi, ambil kopi yang bukan kopi 3 in 1. Kopi yang betul-betul kopi kisar tu. Yang tanpa gula, kita ambil tanpa gula. Dan sebaiknya saya nasihatkan untuk yang nak berdiet, amalkanlah green tea. Green tea memang amat baik. Okey. Seterusnya ada lagi tak? Okey. Bila lagi anda nak bermula berdiet, bila lagi anda nak lihat diri anda sihat, cergas, fit, hari ini adalah harinya anda boleh bermulalah mengikut tips yang saya bagi, ataupun sekarang ni banyak juga program-program yang diadakan untuk orang yang ingin kurus. Contohnya macam Power Fit Slim, 40 days challenge yang UTM buat ni 100 hari, challenge 100 hari kan, boleh join program-program tu. Ada ilmu-ilmu yang diselitkan, ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh jurulatih-jurulatih yang dilantik lah. Okay, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya. Minta maaf jika ada maklumat yang saya berikan tu tersilap. Segala yang baik itu daripada Allah dan segala yang buruk itu daripada saya. Saya kembalikan kepada Cik Nurwin, kita punya moderator pada hari ini. Terima kasih. Okay. Terima kasih Puan Irawanti di atas perkongsian yang cukup menarik sebentar tadi. Baik, ada satu makluman untuk rakan-rakan semua. Di akhir program ini akan diadakan satu slot taklimat insurans yang akan disampaikan oleh ejen insurans. Tak mengambil masa yang begitu lama. So harap kerjasama rakan-rakan untuk tunggu sebentar selepas program berakhir. Baiklah, sekiranya ada soalan yang ingin diajukan kepada Puan Irawanti, dipersilakan. Ada soalan nak tanya pasal diet ke? Kita boleh tengok dekat FB ataupun chat. Abaikan je boleh sendawa itu. Tak ada kot. Tak apalah. Okey, Kak Wanti, ada satu soalan. Berapa lama masa Kak Wanti turunkan berat tu? Okey, saya mengambil masa 3 bulan. Memang saya bekerja keras untuk kurus sebab saya ada target. Saya diet tu umur saya 39 dan saya target umur saya 40 saya dah kurus. Jadi saya daripada berat saya 79 turun kepada 65 selama 3 bulan. Itu memang orang kata hardcore, memang kerja keras lah. Setiap hari saya bersenam
Saya jaga pemakanan saya setiap hari dan saya dapat hasilnya. Dan sekarang saya proses untuk body toning lah, maknanya untuk buang lagi lemak-lemak yang ada ni untuk kita mantapkan lagi lah badan. Itu saja. 3 bulan. Okey, ada satu soalan daripada Sofia Zianti. Puan, apa pendapat Puan tentang penggunaan stevia untuk menggantikan gula? Stevia tu pun sejenis gula. Dalam katanya stevia daripada daun kan. Jadi samalah macam kita mengambil sayuran atau buahan, still ada gula. Jadi kita kena pandai-pandai kontrol lah. Walaupun dia kata stevia tu sihat, tapi dia still namanya gula kan. Jadi kita kena Ya. pandai-pandai kontrol. Okay? Okey. Ada lagi soalan dari Hada. Ikut diet Ikut diet apa? mungkin boleh kau Saya mengamalkan saya ikut mengamalkan saya mengamalkan diet suku-suku separuh. Saya tak pernah tinggal nasi. Saya ambil nasi tapi saya ambil segenggam sahajalah. Setiap kali menu yang saya ambil lah segenggam nasi dan tak lebih. Dan saya juga ambil okey. Okey, ada lagi satu soalan. Fi Sanusi. Antara beras putih dan perang, mana lagi bagus? Apa? Moderator? Beras putih dan perang, beras sebenarnya tak salah. Yang salah tu kita, cara kita mengambil. Tapi beras perang memang lagi bagus daripada beras putih sebab beras perang tu beras yang belum diproses, beras yang belum di apa orang kata panggil Clorox, diputihkan. Memang belum diputihkan beras perang. Dia lagi baik, lagi banyak serat, lagi banyak khasiat lah daripada beras putih. Okay. Alright, baik. Okey, lagi satu soalan Kak. Nama saya Farid. Apa pendapat jika minum susu jenama Ensure? Ensure, okay macam gini, saya sebenarnya saranan saya tadi susu Sunlight tu sebab saya ikut nasihat doktor jugalah. Susu apa tadi Ensure Ensure. Macam gini, dia pengambilan apa-apa pengambilan jenama susu ataupun oat ataupun apa-apa jenama lah. Kita boleh lihat kandungan pengambilan kalorinya di belakang tu kan, ada satu barcode tu kita ataupun ada satu maklumat di belakang produk tu, kita boleh tengok berapa kalori setiap kali kita ambil kat situ. Okay, minta maaf sebab saya tak tahu pasal Ensure ni. Jadi saya tak pernah ambil pun Ensure ni. Cuma saranan saya lah untuk diet memang sesuai tadi sangat lah. Bukan saya nak condemn Ensure, tak. Okay, sangat maaf. Alright, baik. Okey Kak, ada lagi soalan. Nampaknya banyak soalan bertani. Kalau nak ada satu soalan daripada Muhammad Rozalik Othman. Kalau nak gemukkan badan macam mana pula? Macam tu. Nak gemukkan badan. Ah. Nak gemukkan badan ke nak mantapkan badan, nak mantapkan otot? Okay. Nak gemukkan badan tu banyak makna tu. Nak gemukkan badan, orang kata senang, makanlah lemak banyak-banyak kan, tapi sebenarnya tak. Amalkan pengambilan protein, pemakanan yang sihat lah. Kalau merokok, tinggalkanlah rokok. Okay? Protein yang sihat lah. Dan buat exercise, body conditioning lah. Yang boleh menaikkan otot kita. Baik. Nampak saya dengar orang nak gemukkan badan, orang kusut. Dia nak fit tu. Okay Kak, lagi satu dari Erna Nadira. Assalamualaikum Puan Ranti. Apa pendapat Puan tentang pengambilan detox sachet untuk menurunkan berat badan? Detox sachet. Detox ni selalunya dia nak macam mana orang kata pembersihan dalaman yang orang kata. Sebab saya tak pernah mengamalkan detox. Saya rasa mengamalkan pemakanan semula jadi tu lagi elok. Itu jawapan saya lah. Bukan pengamal diet detox. Jadi orang kata nak detox, kalau kita ambil contohnya minum air lemon tu orang kata detox, tapi dalam lemon pun ada gula. Dalam lemon pun ada protein. Okay.
dalam lemon pun ada lemak sebenarnya. Jadi saya tak tahu kat mana yang dikatakan fungsi kita minum tu sebagai detox. Okay. Okay. Alright, ada soalan lagi. Sebelum mula diet, ada timbang dan cek komposisi peratus lemak, air, tulang, otot dan sebagainya tak? Okey, untuk macam kalau dia ada pelbagai jenis timbang, tapi selalu timbang yang tu kita boleh dapatkan kepada di gym ataupun kalau kita masuk program sebab harganya amat mahal. Jadi kita target saja, contohnya macam kita guna timbang biasa saja. Kita timbang contohnya hari ini kita timbang 70. Okey, kita target berapa berat kita nak turun. Kan? Jadi tadi saya pun dah ajar cara kita nak kira pengambilan kalori sehari. Rasanya panduan tu lagi elok lah daripada kita nak dapatkan timbang yang mahal-mahal. Memang betul kita boleh timbang nak tahu kandungan air dalam badan berapa, lemak yang kita ada berapa. Tapi kalau untuk kita rakyat-rakyat mahal ni mungkin susah sikit lah kita nak beri timbang tu, memang terlalu mahal harga dia. Kalau nak boleh cuba pergi ke gym yang ada buat program mengurus berat badan, boleh cuba timbang di inilah gym lah. Memang bagus timbang tu sebenarnya. Kita boleh baca berapa kandungan air kita, berapa berat tulang kita dan berapa lemak kita. Sebenarnya memang bagus. Alright, okay. Terima kasih. Alright, ada soalan lagi. Beras basmati bagus tak? Basmati bagus sebenarnya. Bagus. Tapi pengambilannya macam saya cakap lah. Pengambilannya bukan macam kita makan nasi minyak ke. Dia basmati kalau kita nak buat macam kita masak nasi biasa lah. Kosong saja. Tanpa tambahan apa-apa perisa, tanpa tambahan garam lah. Okay? Okay. Soalan daripada Azrul Musa. Apa makanan untuk mudah lawas? Makanan mudah lawas. Makanan mudah lawas saja sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran berdaun hijau. Itu adalah lawas yang terbaik. Okay? Okay. Alright, lagi satu info saya nak beri. Orang kita dikatakan dikaitkan dengan mitos awak ni nampak besar, tulang mungkin rusuk awak besar, tulang awak besar. Sebenarnya tak ada istilah tulang besar. Yang ada tu sebenarnya lemak kita yang tebal dalam tu. Alright. Ada soalan lagi dari Cik Da. Salam Puan, beras basmati okey tak dengan beras biasa ke sama je ya? Rasa dah jawab tadi kan? Saya dah jawab tadi. Basmati tu okey, tapi cara pengambilan kita dan kaedah kita masak lah nasi tu yang boleh merubah kandungan dan khasiat nasi itulah basmati tu. Alright, baik. Lagi satu soalan, mungkin ni soalan yang terakhir rasanya. Menurut Cak Ibrahim, macam mana nak buat kalau berat dah tak turun-turun? Dia ada banyak faktor kenapa berat tak turun. Kena tengok juga aktiviti kita, kena tengok cara pemakanan kita. Betul. Kena tengok aktiviti kita seharian, tengok cara pemakanan kita, apa yang kualiti makanan yang kita ambil, kuantiti makanan yang kita ambil, kena tengok balik yang tu. Okay? Alright. Okay. Nampaknya tu saja soalan yang kita ada untuk petang ni. Alright, so kita tutup sesi soal jawab pada petang ni untuk sesi perkongsian ilmu. Baik, dengan itu kita terima kasih ucapkan kepada Puan Irwanti di atas kesudian beliau berkongsi ilmu pada petang ini. Dengan perkongsian ilmu yang cukup menarik, sebentar tadi dapat pengetahuan serta panduan dalam mengamalkan diet pemakanan kita yang betul. Terima kasih juga kepada Jawatankuasa Penganjur, Pelaras Program, Encik Hairul Azmi bin Ishak dan tim teknikal yang terlibat sepanjang sesi perkongsian ini dijalankan. Terima kasih juga kepada semua yang turut serta dalam menjayakan program perkongsian ilmu pada petang ini. Semoga kita berjumpa lagi pada siri perkongsian ilmu yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua. Tapi tunggu sekejap tau, kita ada taklimat dari Insyur. Alright. Abang Syaiz macam mana taklimat Insyur? Dia ke? Cuba tanya kat Puan siapa Norinda tu, dia dah ada kat dalam Webex kita ke belum? Okay, tunggu sekejap. Ada pula tanya. Rasa macam tak ada lagi nama. Ada nama Azum. Guna nama apa tu? Syaiz. Nurin, Ya? apa dia? Dia guna nama yang mana? Nama dia ke? Saya tak pasti yang mana satu nama dia. Cuba cuba tanya Puan tu, dia dah ada kat dalam ke? Okay, tu sebentar. Apa nama dia? Siapa nama dia? Sekejap Nama dia Puan Norliza binti Samsudin. Okey, Puan Nuriza Samsudin dah ada dalam grup ni ke? Dalam Webex ni ke? Ada semua. Tak ada. Dia tak ada ni. Tak ada. Kalau tak ada, macam mana dia nak online? Tak ada dia cakap tulis. Tak ada, tak ada. Bahasa Melayu. Dia bahasa Inggeris ke? Tak ya. Kenapa? Tak ada cek dia dalam ni. Tak. Macam ni. Dah ada tak? Cik Din boleh bantu tak? Nak cakap lah. Cik dia tengah kontak Tunggu sebentar ya, kawan-kawan.
Okey Win, penceramah undangan dah masuk. Boleh mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Video. Boleh dengar? Hello, Assalamualaikum. Ya, Puan Eliza. Ya. Ya. Tak nampak gambar? Tak. Boleh. Kalau nampak gambar lagi bagus. Oh, itulah. Yang tengah setting. Tadi ada gambar. Ada gambar cakap je lah. Okey, sebelum sementara dia nak set gambar, saya cakap je lah. Saya pun Boleh. Jadi agensi asal dekat Taman Universiti. Kita daripada Takaful Ikhlas. Jadi kita nak saya nak bagi satu produk hibah takaful, di mana hibah takaful ni kita tak perlu kita kita mencarut di takaful, jadi kita ada dana perlindungan dan juga simpanan lah. So dana perlindungan tadi tu insya-Allah kita boleh hibahkan kepada keluarga lah. Sekiranya kita ditimpa musibah, hilang upaya kekal, sakit kritikal dan juga kematian lah. Jadi kat sini saya nak offer satu produk baru daripada Takaful Ikhlas, iaitu perlindungan yang berganda lah. Kiranya doktor-doktor dan tuan-puan ambil sebetulnya perlindungan tu 100,000. Jadi kalau berlaku kematian disebabkan kanser, kita akan dapat 200,000. Berlaku kematian disebabkan kemalangan akan dapat 300,000, dan berlaku sekiranya melakukan haji dan umrah itu akan dapat 400,000 lah, insya-Allah. Dan kita ada juga manfaat lain, dan di serendah RM80 lah. Kalau macam umur 30 tahun tu dia boleh dapat 100,000 coverage dan dapat manfaat berganda tadi sampai 3 kali ganda tadi hanya dalam lebih kurang RM80 sahaja. Yang paling murah lah, tapi dia ikut pada umur jugalah. Jadi kita boleh bagi up to berganda, contohnya 25,000, 500,000, 750,000 dan juga 1 juta lah. Kalau berlaku sekiranya berlaku apa yang saya katakan tadi. Jadi kat sini pun kita device tak nampak. Okey, saya teruskan je walaupun tak nampak. Sekiranya kita ada manfaat waiver dekat sini. Kiranya berlaku hilang upaya kekal tadi, kita akan waive lah bayaran sehingga tempoh matang. Contohnya kalau kita ambil perlindungan ataupun kita kata coverage tadi sehingga 1 juta tadi, kita selama 20 tahun misalnya kita ada manfaat, kita panggil waiver lah, di antara TPD waiver dan juga TPD rider tadi. Jadi kalau kita berlaku hilang upaya kekal, bayaran itu contohnya RM100 satu bulan akan waive sehingga tempoh matang. Maknanya kalau kita berlaku hilang upaya kekal, kita belum meninggal selama tempoh 15 tahun misalnya, 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi yang ada tu, kita Takaful Ikhlas akan carumkan secara percuma dan masukkan ke dalam tabungan kita balik, dan bayaran kita waive lah. Macam tu. Itu manfaat yang kita ada, dan satu lagi disebabkan oleh critical illness tadi. Okey, yang ni kita panggil produk ikhlas dariku lah. So dekat sini boleh, kalau sekiranya kita mengambil perlindungan 100,000 atau 1 juta lah kata, bila berlaku kematian, terus kita dapat manfaat hilang kita kata accelerated death ni, ataupun
pampasan untuk hairat kematian sehingga 10%. Ini dapat 100,000 lah. Itu dapat dengan segeralah bila kita buat isi borang dan beritahu kepada takaful ikhlas, kita akan bagi keluarga itu dengan hairat kematian yang tinggi lah. Sekiranya 100,000, kita dapat 10,000 macam tu. Jadi dan tempoh ni, ini saya katakan maksimum sehingga 20,000 lah. Okey, yang ini saya kata manfaat kematian tadi. Kalau kematian biasa 100%, lepas tu kematian kanser 200%, kemalangan 300%, dan sekiranya berlaku kematian disebabkan menggunakan haji dan umrah, kita bayar sahaja sehingga 400% lah. Tapi kalau kita bayar salah satu sebab sahajalah. Contohnya kalau menggunakan haji, dia meninggal sebab kemalangan di sana atau kanser, kita tak bayar yang tu, kita bayar yang paling tinggi lah. Satu sahaja manfaat daripada yang tu. Okey, yang ni pula kalau ganjaran tunai sekiranya dah mencarut selama 3 tahun, kalau yang muda yang berkahwin dia boleh kita akan bagi RM200 satu. Bila berkahwin lah dapat anak RM200 lagi sehingga habis 2,000 macam tu lah, dan tempoh kita ambil manfaat perlindungan yang ni. Produk ni yang kita namakan ikhlas dari itu. Memang sebabnya kita bagi manfaat berganda-ganda ni sebab dalam takaful ikhlas sendiri kita tengok dia punca kematian tu adalah disebabkan oleh kanser dan kemalangan yang paling banyak berlaku di Malaysia lah. Dan ada juga yang pergi mengerjakan haji dan umrah. Jadi maknanya kita boleh bagi pampasan tu kepada waris yang tinggal lah. InsyaAllah kita boleh hibahkan terus. Jadi kita panggil hibah takaful lah di sini. Satu lagi kita nak packagekan sebab kita ada juga produk QPAD Care Medical Card yang kita packagekan sekali lah, berharga 106 sahaja sebulan untuk satu family lah. Jadi yang ni penjawat awam saja yang layak lah dengan badan berkanun. Jadi kita offer lah satu family, tak kira berapa orang anak. Kalau ada tambahan anak pun sama, 106 sahaja, cover 60,000. Ini dia punya hospital-hospital yang kita ada. Okay, boleh masuk tu pasangan dan anak dia hingga anak tu berumur 23 tahun. Jadi kita cover sekali kemasukan 1 tahun 60,000, sekali kemasukan 20,000. So dalam 1 tahun tu ada 60,000 lah. Ini harga 106 sahaja. Tapi kalau berminat untuk medical card kita yang seorang-seorang, harga dia agak tinggi sikit lah, 150 ke atas. Tapi cover seorang saja. Tapi yang ini kita cover satu family lah. Ini manfaat yang kita dapat. Maknanya satu kemasukan ke hospital ada bilik 150 dan keluarga pun sama. Tapi kalau individu hanya RM40 sahaja harga dia. Jadi cara kemasukan tu samalah. Tapi hospital dia agak terhad sikit lah. Kita ada KPJ Johor, Puteri, kita ada di Pasir Gudang dan beberapa tempat lain lah. Kat Batu Pahat pun ada juga. So ini senarai hospital lah, insyaAllah. Jadi kita ada bagi sharing nama. Tadi kita ada bagi link untuk isi nama dan nombor telefon. Kita akan kontak semula lah untuk macam kita datang satu-satu lebih mudah lah kan macam tu kan. Sebab kita nak try masuk dekat dalam tu ramai-ramai tak boleh kan. So insyaAllah ada soalan ke? Okey, kita buka pada soalan sekiranya nak bertanya berkenaan dengan hibah, benefit hibah. Okey, boleh dipersilakan. Silakan. Tak tahu kenapa tak keluar. Dan kepada yang ingin mengetahui lebih lanjut, boleh isi di link yang disediakan di ruangan chat. Ataupun boleh tinggalkan nombor telefon untuk direct dengan puan. Boleh. Alright. Ya. 09 771 2512.
Okay, nombor telefon telah disertakan di ruangan chat. Ya. Semua dah isi form ke? Form link yang kita beri tadi. Ada sebarang pertanyaan ke? Sebab bagi rasanya ramai yang dah ada kan ambil plan lah apa-apa. Tapi ini boleh sebagai tambahan lah daripada plan yang sedia ada. Sebab mungkin dulu kita ambil coverage tu agak kecil kan. Sekarang ni kita nak tambah coverage lah. Sebab kita boleh dekat sini RM500,000 tanpa medical check up lah. Jadi boleh tambah lagi lah insyaAllah. Kan? Sebab dulu mungkin kita punya gaji tak banyak, kita boleh tambah lagi dan sepatutnya 10% daripada tu untuk perlindungan lah. Sebab biasa kita ambil perlindungan ni sehingga 10 tahun daripada gaji kita tu kan. Supaya cukup lah sebab saya nak ingatkan kat sini lah. Kat sini boleh ada tax relief sampai RM10,000. Kalau doktor Tuan Puan ada ambil medical card dan education RM3,000. Tetapi ambil yang live, yang kita kata income protection atau hibah ni, income replacement ni akan dapat lagi tax relief RM7,000. InsyaAllah. Banyak tu. Sebab tahun lepas RM6,000 je, tahun ni naik lagi RM7,000. Jadi macam tu lah dia punya tu kan. Kalau gitu kita tak payah nak bayar kat income tax banyak, kita tolak saja yang inilah up to RM10,000. So total kerajaan boleh dapat up to RM10,000 lah tax relief. Lepas ni yang ingin mengajukan soalan boleh tanya kepada penulisan. Boleh beritahu ni mesej kita lah. Kita akan follow up sebab penting tau. Sebab income protection ataupun hibah ni, income replacement ni sekiranya walaupun orang tu ada banyak duit, tapi bila dia dah berlaku hilang upaya kekal, dia dah habis duit kat situ kan. Tak mungkin terpaksa ambil duit saving pula. Jadi sedangkan saving tu kita buat untuk education anak atau untuk kita perbelanjaan kita di hari tua kan. Jadi kat sini kita ada satu tabungan lah. Serendah RM80 dah boleh dapat coverage RM100,000. Sedangkan kalau kita nak simpan kat dalam bank RM100,000 tu mengambil masa yang lama lah. Walaupun kita bayar RM100 satu bulan kan. Macam tu lah. Jadi dana ini akan bila berlaku ni hilang upaya kekal, ketika ina dan kematian, memang akan dapat. Confirm dapat. Dan kita ada juga simpanan. Simpanan tu tadi kita boleh keluarkan bila-bila masa sahaja, tinggalkan RM1,000 sahaja dalam tu. So, alright, baik. Puan, ada satu soalan daripada Syuhada. Pelan perlindungan untuk keluarga yang dinyatakan tadi, bayaran bulanan berapa? Ada limit bulanan anak tak? Yang untuk yang mana, medical ke? Yang untuk medical card ke ataupun yang kita kata perlindungan tadi? Dia ada dua dekat sini. Kalau kata-kata bilangan anak tadi tu berapa, saya mungkin dia maksudkan medical card lah. Medical card kita yang kita offer dekat sini berharga 106. Tak kira berapa orang anak, dia akan cover satu family lah. Kiranya sekarang ni ada anak 4, kalau tambah lagi satu, sama juga harga dia 106, RM60,000 satu tahun, tapi sekali kejadian tu RM20,000 sahaja. Dan kalau katalah sepatutnya kita layak masuk ke hospital swasta ni, tapi kita pergi ke hospital kerajaan, kita boleh claim RM50 satu hari. Dan yang tadi perlindungan tadi tu dia cover, kalau ambil untuk kita, maknanya cover untuk kita lah, tapi kita boleh hibahkan. Misalnya suami ambil sendiri-sendiri, dia boleh hibahkan kepada nama-nama tu anak, mak. Tapi kita tak galakkan anak lah, 18 tahun ke atas okey. Isteri, ibu bapa dan anak-anak boleh letak percentage berapa kita nak letak. Kalau macam contohnya RM100,000, kita boleh letak RM50,000 isteri, mak ayah RM25,000 pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia akan cover kiranya berlaku kematian pada kita, dapat kepada waris lah yang kita hibahkan. Dan hibah takaful ni dia tak tertakluk kepada faraid, wasiat lah. Alright, itu yang penting tu. Terus dapat kepada orang yang kita hibahkan. Betul.
Bayaran bulanan tadi yang medical 106, tapi yang kalau untuk perlindungan kita kata nak berapa ratus ribu terpulang berapa kita nak coverage dia, ataupun pada biasa kita letak yang 1,000 tu kalau rumur 30 dan RM80 pun dapat, kalau rumur naik sikit 35 mungkin 100. Kalau dekat 40 tu mungkin 120, 150 terpulang kepada manfaat waiver atau tak waiver. Yang kalau kita tak nak ambil manfaat waiver tadi tu dia murah sikit lah. Kalau ada waiver TPD dengan hilang upaya kekal dan legal critical illness tu dia jadi tinggi sedikit. Menjawab ke soalan? Jadi yang cukup. tu boleh kita jumpa dan bincang ikut kesesuaian gaji masing-masing lah. Kita akan suggest ikut needs client lah, needs prospect nak macam mana. Kalau dia nak cover tinggi, kita akan kirakan lah dengan atas persetujuan lah. Dan kita takkan letak tinggi-tinggi lah, kita akan tengok pada gaji dan dia mampu bayar sebab benda ni mencarum dalam tempoh yang lama kan. Jadi lepas tu kalau gaji kita naik nak tambah lagi tak ada masalah. Saya ada soalan. Ya. Okey. Sekiranya kita dah tetapkan hibah berapa persen Ya. ahli keluarga. Ya. Adakah hibah boleh maksud saya lepas kematian, boleh ke hibah dipetikan oleh pihak Cover ikhlas akan bayar kepada nama yang kita letak sebagai penerima hibah lah. Tapi dalam tempoh kita ambil tu, kiranya kita nak tukar. Misalnya kita nak bagi 50-50 mak dengan isteri. Kemudian kita rasa anak kita besar nak bagi anak pula. Dalam masa tempoh kita belum berlaku kematian boleh ditukar pada bila-bila masa. Alright, baik. Tapi bila dah berlaku kematian tu dia akan bagi pada yang tercatat di situlah. Alright. Terima kasih, Bai. Sama, boleh. Ada soalan lagi ke? Alright, sebentar. Alright, nampak tak ada soalan lagi. Puan ada? Ya? Puan ada apa-apa nak share untuk lagi ke? Okey, insyaAllah setakat tu, tapi saya sangat menggalakkanlah sekiranya doktor dan tuan-puan dah pernah ambil lah hibah ni pada mana, boleh tengok balik, kita boleh review balik lah sama ada nak tambah ke, kalau dengan takaful ikhlas kita boleh review balik untuk kurangkan yang mana yang patut dan kita naikkan sebab dulu tak ada hibah yang berganda ni. Jadi kita buat, kalau kita ada beberapa plan lain ke, tapi yang kita galakkan ambil dia murah dan dia boleh berganda-ganda. Sebab kita nak dapat papasan yang, sebab kebanyakan sekarang berlaku kemalangan kan, sama ada kita langgar orang langgar kita ataupun kanser lah. Yang haji umrah pun ada juga. Jadi sebab tu kita keluarkan satu produk, bila kita dah tengok kadar mobility dengan mobility tu, kita keluarkan satu produk yang boleh bagi pemastian yang sangat tinggi lah kepada peserta kira berlaku. Seperti pagi tadi contoh saya pergi dekat bomba, diorang sangat pun kepada kemalangan disebabkan kebakaran misalnya kan. Jadi kita bantu diorang pilih pelan yang bersesuaian dengan gaji. Jadi kalau dekat sini mungkin banyak kerja office dengan tu, tapi pensyarah misalnya, suami saya pun pensyarah juga. Jadi dia banyak kerja di luar kan. Jadi banyak naik terpaksa naik kereta, terpaksa naik kenderaan awam, dan kita ada satu plan juga kiranya satu lagi nama dia iklan bersama. Kalau kita naik kenderaan awam, dia kalau berlaku accident dan meninggal dan ataupun dia dipanggil disable, kita akan bagi pempasan 2 kali ganda. Yang tu ada satu produk lagi lah. Kalau berlaku kita naik kapal terbang ke, naik taksi ke yang bertiket ni, kita berlaku kemalangan tu, kita akan bagi papasan 2 kali ganda yang bahagian accidental death dan disability lah. Kat situ satu, ini pun satu produk baru yang kita buat untuk bagi supaya besar lah dapat dia punya pampasan tu. Jadi itu kita memang ada beberapa produk, tapi 2 produk yang terbaru ni dulu kita tak ada, sekarang kita ada, kita nak beritahu lah supaya orang dapat pampasan yang berganda-ganda ni lah dengan harga yang sangat affordable lah.
Baik, terima kasih Puan atas Betul. perkongsian Puan Terima berkenaan dengan hibah dan pelan-pelan insurans yang terkini. Ya. Diharapkan dapat membantu rakan-rakan yang ingin mengambil pelan-pelan perlindungan Ya. keluarga, untuk diri sendiri. Sekiranya ada untuk pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi Puan di 019-771-2512. Puan Kami ada Nurliza satu binti tim. Samsudin. Ya, saya bukan bersoalan, saya ada tim lah. Ada anak-anak muda kat sini yang saya dapat ni pun daripada Salwa Safuddin yang bapa tu merupakan bekas pensyarah di sini kan. Jadi saya pun menolong ibu dia, saya serve ibu dia, saya buatkan takaful untuk ibu dia dan juga wasiat baru ni untuk ibu dia. Saya pun buat wasiat juga bawa Aswadin untuk menguruskan kiranya pula sebab sebenarnya Encik Syafuddin ni dah nak buat masa PKP lagi dengan saya tapi saya tak sempat. Kan bila dia dah tak ada tu saya cepat-cepatlah pergi bagi servis dekat mak dia lah supaya bila belah tak tahu pula kan, jadi keluarga dia orang boleh di-manage dengan baik lah dengan adanya perancangan kewangan melalui takaful ni, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Baik, sama-sama Puan. Ya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Baik, insyaAllah. Terima kasih Alright. banyak. Okay. Sama Puan. Assalamualaikum. Teknikal tak nampak gambar. Alright, Assalamualaikum. So insyaAllah kalau dah isi form tu nanti kita boleh itulah kontak semula. Terima kasih banyak. Alright, baik Puan. Sama-sama. Okay, kepada rakan-rakan semua, terima kasih di atas penglibatan untuk taklimat insurans sebentar tadi. Program dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pakai sekali kita masuk meeting lain tadi. Patut